Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Jun 2021 bersama dengan saya Nasha Mama Amin. UMNO hari ini menyampaikan hasrat kepada Yang di-Pertuan Agong agar Parlimen dapat kembali bersidang. Presidennya Ahmad Zahid Hamidi berkata pendirian parti itu dibuat agar demokrasi dapat dipertahankan serta wujud semak dan imbang. Terdahulu, Zahid tiba di istana pada jam 9.54 pagi sebelum keluar dari Istana Negara selepas 1 jam mengadakan pertemuan. Ketika ditanya berkenaan cadangan penubuhan Majlis Gerakan Negara yang menjadi polemik semalam, beliau berkata isu itu tidak dibincangkan. Selain Zahid, Presiden MIC, S.A. Vigneswaran turut dijadual menghadap Sultan Abdullah pada jam 11 pagi dan mengadakan pertemuan lebih sejam. Sementara itu, Presiden Parti Bersatu Sabah, Maximus Ongkili, tiba di Istana Negara pada sekitar jam 2.16 petang dan keluar sejam kemudian. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin membidas cadangan melaksanakan Parlimen Hybrid sewaktu tempoh darurat. Sebaliknya, beliau menggesa pihak yang ingin Parlimen dibuka semula menunggu sehingga imuniti kelompok tercapai. Memetik wawancaranya bersama Sinar Harian, Hamzah turut mempersoalkan bagaimana Perintah Tetap Parlimen akan dipinda untuk tujuan Parlimen Hybrid. Beliau turut menyindir pemimpin politik yang tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri untuk menunggu 3 bulan lagi sehingga program imunisasi kebangsaan mencapai sasaran. Kenyataan itu dipercayai merupakan satu sindiran terhadap Presiden PKR Anwar Ibrahim. Terdahulu, cadangan untuk melaksanakan Parlimen Hybrid diumumkan oleh Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Taqiyuddin Hassan. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Kita ke berita yang seterusnya. Pakatan Harapan menolak cadangan penubuhan Majlis Gerakan Negara seperti yang dicadangkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Perkara itu dinyatakan oleh Presiden PKR Anwar Ibrahim, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Pengerusi Amanah Muhammad Sabur. Dalam satu kenyataannya, PH sebaliknya berkata, ruang terbaik mencari penyelesaian masalah rakyat dalam isu COVID-19, ekonomi dan politik adalah di Parlimen. Semalam Mahathir memaklumkan dia membangkitkan cadangan itu ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara. Bagaimanapun Mahathir meragui kerajaan akan menerima cadangan itu. Sehari sebelumnya, Setiausaha Sulit Kanan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Marzuki Muhammad dalam satu video membantah cadangan penubuhan majlis itu seperti yang ditubuhkan pada 1969. Sementara itu, Lim Guan Eng mendakwa Yang di-Pertuan Agong bersetuju agar lebih banyak bantuan kewangan diberi kepada rakyat. Setiausaha Agung DAP itu berkata perkara itu disampaikan ketika dia menghadap Sultan Abdullah di Istana Negara 2 hari lalu. Dalam satu kenyataan, bekas Menteri Kewangan itu berkata Sultan Abdullah bersimpati agar moratorium automatik diberi tanpa menyebut tempoh tertentu untuk semua golongan kecuali kumpulan T20. Ketika ini, bank menawarkan moratorium 3 bulan kepada golongan B40, mereka yang kehilangan pekerjaan serta industri kecil sederhana yang tidak dapat beroperasi sepanjang PKP. Menurut Lee, moratorium itu hanya menangguhkan bayaran pinjaman tanpa mengetepikan kadar faedah menyebabkan hutang terkumpul lebih tinggi. Terdahulu beliau menyangkal kenyataan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz bahawa kerajaan tidak boleh memaksa bank melanjutkan moratorium automatik kepada golongan B40. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food
to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan seterusnya. PKR mendakwa ada gerakan tertentu yang cuba mendapatkan perakuan berkanun daripada ahli-ahli parlimen untuk mendapat jawatan dalam kerajaan pusat. Perkara itu dimaklumkan oleh pengarah komunikasinya, Fahmi Fazil. Menurut Fahmi, pihaknya dimaklumkan gerakan itu dilakukan oleh beberapa ahli parlimen yang tidak memegang jawatan pemimpin utama parti mereka. Untuk rekod semalam, portal The Vibes mendakwa ada cubaan mendapatkan sokongan ahli Parlimen UMNO untuk memberi sokongan kepada Menteri Luar Hishamuddin Hussein untuk dijadikan calon Perdana Menteri. Memetik sumber yang tidak dinamakan, portal itu mendakwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga akan berundur daripada jawatannya beberapa bulan akan datang. Bagaimanapun dalam ciapannya di Twitter, Hishamuddin menganggap laporan tersebut sekadar kabar angin. Polis telah menahan pemilik akaun Instagram dikenali sebagai Safi Ilyas 94 kerana disyaki melakukan komunikasi lucah dan amang seksual melibatkan kanak-kanak di bawah umur. Ketua Polis Daerah Kajang Muhammad Zaid Hassan berkata pihaknya akan membuat permohonan reman terhadap suspek hari ini. Perbuatan itu dikatakan berlaku baru-baru ini semasa pemilik akaun Instagram berkenaan dan seorang lagi rakannya mengadakan sesi perbualan dengan dua kanak-kanak bawah umur. Kedua-dua mereka turut melakukan perbualan berunsur lucah serta menunjukkan cara menghisap vape kepada kanak-kanak terbabit. Terdahulu, seorang pensyarah Universiti Awam telah membuat laporan polis berhubung rakaman video tersebut atas dakwaan amang seksual. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.